Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa biyassir wa ta'sir bi tamim bil khair. Allahumma khali akhtarni. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita, khususnya nikmat pada hari ini kita masih lagi berada dan dapat bersama dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang penuh dengan ganjaran, bulan yang sepatutnya dan semestinya kita ambil peluang dengan seoptimal mungkin bagi kita meraih taqwa dan bagi kita meraih syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang penuh dengan segala kenikmatan yang tak terbayang oleh mata kita sebagai manusia, tak pernah terbayang oleh akal kita yang penuh dengan segala kelemahan dan kedhaifan ini. Persoalannya, bagaimana kita ingin mengoptimalkan peluang ini dengan sebaik mungkin. InsyaAllah dalam masa yang singkat ini, izinkan saya berkongsi 3 perkara, walaupun ianya bukan hanya terhad kepada 3 perkara ini sahaja, tetapi dalam masa yang ada, saya akan kongsikan 3 perkara yang saya rasa penting untuk kita laksanakan dan lakukan bagi kita memastikan bahawa kehadiran kita di bulan Ramadan ini cukup bermakna dan cukup berarti bagi bekalan kita menuju akhirat, insya-Allah. Yang pertama adalah kita hidupkan bulan ini dengan Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Al-Baqarah 185. Marilah kita berazam untuk menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang kita penuhkan dan hidup dengan Al-Quran. Setiap masa yang kita terluang, kita pegang Al-Quran dan kita baca. Jadikanlah impian kita untuk menghabiskan 30 juzuk sekurang-kurangnya 1 bulan ini menjadi kenyataan. Marilah kita berusaha juga untuk memahami, bukan setakat baca tetapi juga memahami ayat-ayat tersebut. Ayat-ayat Al-Quran diturunkan kepada kita sebagai petunjuk dengan kita mengkaji tafsir-tafsir yang telah diberikan oleh ulama-ulama yang fiqh yang dipercayai melalui kelas-kelas fizikal maupun kelas-kelas online. Yang pokoknya, pentingnya adalah kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran yang kita harapkan menjadi pelancar kepada kita untuk seterusnya kita hidupkan ataupun kita lakukan perkara yang sama di bulan-bulan yang akan datang. Perkara kedua yang ingin saya sarankan adalah untuk kita memperbanyakkan istighfar di bulan Ramadan ini. Rasulullah SAW daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka akan diampunkan dosa yang telah lalu, riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan kepada kita bahawa antara tujuan utama berpuasa di bulan Ramadan adalah untuk kita melihat ataupun untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala dosa-dosa kita yang telah kita lakukan selama ini. Sebab itulah dalam surah Ali Imran ayat 17, dalam ayat yang sebelum ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan tentang ahli-ahli syurga yang di antara sifat-sifat ahli syurga, sifat-sifat orang yang bakal menghuni syurga adalah mereka yang a'udzubillahi minasyaitanir rajim, as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil ashar, dan juga orang-orang yang sabar dalam menjunjung perintah Allah, dan orang-orang yang benar perkataan dan hatinya, dan orang-orang yang sentiasa taat akan perintah Allah, dan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, dan orang-orang yang beristighfar
memohon ampun pada waktu sahur. Alhamdulillah, kita di waktu bulan Ramadan ini Allah mudahkan kita untuk bangun sahur. Jadi selain daripada kita gunakan untuk menggalas perut kita untuk bersedia menghadapi menghadapi puasa pada hari tersebut, marilah kita tambah pada waktu itu dengan kita melaksanakan solat tahajud diikuti dengan menadah tangan untuk mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita termasuk dalam golongan yang disebutkan dalam ayat ini yang bakal menjadi penghuni syurga insya-Allah di akhirat nanti. Yang terakhir yang ingin saya kongsikan adalah yang elok sangat, yang sangat-sangat digalakkan kita melakukan di bulan Ramadan ini adalah infak fisabilillah. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dan beliau lebih berdermawan lagi di bulan Ramadan saat beliau bertemu Jibril. Jibril menemui setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran, dan kedermawanan Rasulullah SAW melebihi angin yang berhembus. Oleh itu, marilah kita berazam untuk meningkatkan infak kita, meningkatkan jumlah infak kita, bukan sahaja kepada sanak saudara kita yang layak untuk menerimanya, tetapi juga kita boleh lebarkan kepada organisasi-organisasi yang dipercayai seperti MyCare, yang mana pada bulan Ramadan pada tahun 2021 telah mengagihkan lebih daripada 25 juta kepada 76,735 orang daripada pelbagai negara, ataupun kepada program-program seperti tajian iftaran sahur, pusat jagaan dan bimbingan remaja putri Saudah Raudah Sakinah, yang mana kita boleh hubungi nombor yang tertera ini untuk melakukan infak fisabilillah. Begitu juga untuk kita menginfakkan kepada tabung pembangunan tanah Seri Aman Kota Baru yang dalam proses untuk membina bangunan baru dan sebagainya, ataupun lain-lain inisiatif yang menjadikan manfaat kita itu berterusan dan berpanjangan. Marilah kita mengharapkan kita termasuk dalam golongan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW melalui hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana Rasulullah SAW bersabda, setiap kali hamba-hamba Allah memasuki waktu pagi, dua malaikat akan turun. Setelah itu malaikat itu berkata, ya Allah, berikanlah ganti yang baik kepada orang yang bersedekah. Sedang malaikat satunya lagi berkata, ya Allah, timpakanlah kerugian kepada orang yang menahan hartanya. Hadis muttafaqun alaihi. Akhir kata, saya ingin akhiri tazkirah ringkas pada petang ini dengan pesanan Rasulullah SAW yang menjamin syurga bagi mereka yang melakukan perkara-perkara yang saya sebutkan tadi, iaitu daripada hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di syurga terdapat ruangan-ruangan yang bahagian luarnya dapat dilihat dari dalam dan bahagian dalamnya dapat dilihat dari luar. Allah menganugerahkannya kepada orang yang berkata baik, orang yang bersedekah makanan, berpuasa dan solat dikala kebanyakan manusia tidur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.